Pada video kali ini, kami akan menerangkan tentang pendidikan syariah Islamiah tajuk zaman Bani Uthmaniyah. Latar belakang zaman Bani Uthmaniyah. Diakui oleh sarjana barat sebagai kerajaan Islam yang terhebat pada zamannya. Kekuatan dan keluasannya dianggarkan melebihi kekuatan semua kerajaan Eropah yang ada pada waktu tersebut kerana merangkumi 3 benua, iaitu benua Asia, Eropah dan Afrika. Bermula pada tahun 1300 Masihi dan berakhir pada tahun 1924 Masihi. Pada zaman ini, terdapat 38 orang pemerintah. Seterusnya, Khalifah Kerajaan Bani Uthmaniyah berasal dari satu kabilah Turki yang tinggal di Turkistan yang diketuai oleh Ertugrul. Mereka berada di bawah pemerintahan Bani Saljuk. Setelah kewafatan Ertugrul pada tahun 1288 Masihi, kepimpinan kabilah ini diambil alih oleh anaknya yang bernama Uthman. Setelah kejatuhan kerajaan Bani Saljuk akibat peperangan dengan tentera Tatar pada tahun 1300 Masihi, Uthman mengisytiharkan kerajaannya menjadi kerajaan yang bebas. Beliau menjadi ketua pertama kerajaan tersebut. Kemudian, zaman kegemilangannya bermula pada fasa kedua pemerintahannya, iaitu pada pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 Masihi. Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantiniyah yang merupakan kota penting bagi kerajaan Bizantin. Kejayaan ini menjadikan kerajaan Bani Uthmaniyah digeruni oleh negara-negara barat. Pada zaman pemerintahan Sultan Salim I, beliau telah berjaya menggabungkan tanah Hijaz ke dalam pemerintahan yang menjadikan beliau pelindung umat Islam di seluruh dunia pada zaman tersebut. Pada pertengahan karun ke-16, Sultan-Sultan yang memerintah Sumatera dan India telah meminta pertolongan Khalifah Kerajaan Bani Uthmaniyah untuk melawan tentera Portugis yang datang menyerang mereka. Kemudian, pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tentera Bani Uthmaniyah berjaya menghalau tentera Portugis dari Laut Merah dan mematahkan penguasaan mereka ke atas kawasan-kawasan Teluk Parsi serta mengamankan laluan perdagangan antara Indonesia dengan India. Setelah melalui zaman kegemilangannya, pemerintahan kerajaan Bani Uthmaniyah telah mengalami zaman kemerosotan dan akhirnya ditamatkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924 Masihi. Ia digantikan dengan kerajaan yang berasaskan bangsa Turki yang menzahirkan kebencian terhadap Islam kerana menganggapnya sebagai penghalang kemajuan. Undang-undang Islam digantikan dengan undang-undang yang diambil dari barat. Seterusnya, terdapat 3 sektor kegemilangan tamadun Bani Uthmaniyah. Yang pertama, pentadbiran, yang kedua, ketenteraan dan yang ketiga adalah ekonomi. Dari segi pentadbiran, pemerintah dikenali sebagai Sultan atau Khalifah. Pemerintah juga ditugaskan untuk melantik menteri-menteri, ketua-ketua tentera, mufti, kadi dan pegawai-pegawai kerajaan bagi membantunya dalam pentadbiran. Kemudian, bahasa Arab menjadi bahasa utama. Takwim hijrah menjadi takwim rasmi negara. Seterusnya, keadilan sosial seperti kebajikan dilaksanakan secara menyeluruh dan sama rata bagi rakyatnya yang berbilang bangsa, agama dan warna kulit. Para ulama mendapat tempat yang tinggi dan bertanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan syariah Islam secara sempurna dalam negara. Akhir sekali, pendidikan rakyat dititik beratkan dengan menyediakan pusat-pusat pengajian yang lengkap dengan kemudahan. Dari segi ketenteraan, tentera mempunyai semangat jihad yang tinggi dan sentiasa berjuang untuk mempertahankan Islam, terutamanya daripada serangan tentera kerajaan Bizantin dari kerajaan Eropah. Armada tentera laut bertugas mengiringi kapal-kapal perdagangan orang Islam bagi melawan serangan lanun-lanun yang cuba merampas barang-barang perdagangan. Pada tahun 1389 Masihi, tentera kerajaan Bani Uthmaniyah berjaya memenangi Perang Kosovo yang berjaya menamatkan penguasaan Serbia ke atasnya. Seterusnya, kejayaan hebat berlaku pada tahun 1453 Masihi apabila tentera berjaya menakluki Konstantiniyah yang merupakan kota penting bagi kerajaan Bizantin
dan ia telah dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah dan ditukar nama kepada Istanbul. Kerajaan Bani Uthmaniyah mempunyai armada tentera laut yang besar bagi menjamin keselamatan pedagang-pedagang Islam di Laut Mediterranean, Laut Merah dan Teluk Parsi. Dari segi ekonomi pula, kedudukan Kerajaan Bani Uthmaniyah berada di tempat yang strategik kerana merupakan laluan perdagangan antara benua Eropah dengan benua Asia. Kemudian, pada kurun ke-15 Masihi, kota Bursah yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Bani Uthmaniyah sebelum berpindah ke Istanbul telah menjadi pusat perdagangan yang terkemuka di dunia yang menghimpunkan barang-barang dagangan dari benua Asia seperti sutera, minyak wangi, kain, kapas, rempah ratus dan tembikar Cina untuk dijual kepada pedagang dari negara-negara barat. Kemudian, aktiviti perdagangan yang rancak telah menyumbang hasil kutipan cukai yang tinggi kepada kerajaan. Akhir sekali, tanah-tanah wakaf diuruskan secara sistematik dan telus sehingga banyak pusat pengajian dan pusat perniagaan yang besar dapat dibangunkan. Selain itu, hospital-hospital turut dibina melalui sistem wakaf yang dilengkapi dengan doktor-doktor dan perawat-perawat yang memberikan perkhidmatan percuma kepada golongan miskin. Pada tahun 1546 Masihi, lebih daripada 2,500 buah bangunan wakaf terdapat di Istanbul sahaja. Tokoh yang masyhur. Tokoh yang masyhur pada zaman ini adalah Sinan ad-Din Yusuf bin Abdul Manan yang diberi gelaran sebagai Hujjah Ma'mar yang dilahirkan di Anatolia pada tahun 1489 Masihi dan tarikh wafatnya adalah 1588 Masihi. Kemudian, Said An-Nursi yang diberi gelaran sebagai Badi Al-Zaman yang dilahirkan di Nursi pada tahun 1877 Masihi dan tarikh wafatnya adalah 23 Mac pada tahun 1960 Masihi. Jasa tokoh masyhur yang pertama iaitu Sinan ad-Din Yusuf bin Abdul Manan adalah membina sebuah jambatan buat kali pertama pada tahun 1528 hingga 1529 Masihi untuk Kuban Mustafa Pasha di Bulgaria. Pada tahun 1538 Masihi, beliau telah berjaya membina sebuah jambatan bagi menyeberangi sebatang sungai dalam masa 13 hari dalam satu ekspedisi ketenteraan. Beliau diberi kepercayaan untuk membina masjid-masjid yang menjadi kemegahan Kerajaan Bani Uthmaniyah. Beliau juga dilantik sebagai Ketua Jurutera Negara yang merupakan jawatan tertinggi pada umur 50 tahun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau juga telah hasilkan lebih daripada 300 buah binaan yang terdiri daripada masjid, sekolah, istana, kawasan perkuburan sultan, hospital, saluran air, gudang perniagaan, rumah rehat dan rumah permandian awam. Jasa tokoh masyhur yang kedua iaitu Said An-Nursi adalah giat berdakwah kepada pemimpin dan masyarakat supaya mengamalkan kembali Islam secara sempurna, terutamanya menjaga solat. Kemudian, menyertai jihad untuk memerangi tentera Eropah yang cuba menjajah negara-negara yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Bani Uthmaniyah sejak 1912 Masihi dan pernah menjadi tawanan perang tentera Rusia selama 2 tahun. Seterusnya, kelantangan beliau berdakwah dan menegur kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan beliau telah dipenjarakan beberapa kali atas tuduhan palsu iaitu ingin menggulingkan kerajaan dan dibebaskan oleh mahkamah beberapa kali setelah didapati tidak bersalah. Kemudian, menentang dasar sekular kerajaan Turki baharu secara keras dan terbuka setelah kejatuhan Kerajaan Bani Uthmaniyah pada tahun 1924 Masihi sehingga beliau berada dalam buangan selama 25 tahun dan pergerakan beliau sentiasa diawasi dengan ketat oleh pihak kerajaan. Akhir sekali, mengarang kitab yang dinamakan sebagai Risalah An-Nur yang digunakan sebagai cara dakwahnya kepada masyarakat ketika berada di dalam buangan dan telah mendapat sambutan yang meluas dalam masyarakat walaupun disebarkan secara sembunyi. Faktor-faktor kegemilangan tamadun Bani Uthmaniyah. Keikhlasan para khalifah menegakkan Islam yang dianggap sebagai tanggungjawab utama mereka, memerintah dengan penuh keadilan dan menjaga kebajikan rakyat dengan sempurna. Seterusnya, semangat dakwah dan jihad yang tinggi oleh khalifah dan tentera kerajaan
membolehkan kerajaan membuka negara-negara baru dan mempertahankan umat Islam daripada serangan tentera Rom. Kemudian, keadilan yang menyeluruh ditegakkan oleh khalifah yang membela golongan yang dizalimi dan lemah, serta golongan bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama mereka tanpa gangguan. Selain itu, golongan agama seperti mufti dan kadi diberikan kuasa untuk melaksanakan undang-undang Islam secara bebas dan diberikan peruntukan kewangan yang besar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan seperti pelantikan kadi dan guru-guru dan pembinaan masjid serta pusat-pusat pengajian. Selepas itu, menitik beratkan pendidikan untuk rakyat dengan membina pusat-pusat pengajian yang lengkap dengan kemudahan. Pendidikan agama dianggap sebagai kewajipan utama pemerintah dan para pelajar diberikan bantuan serta kemudahan yang baik. Guru-guru berkelayakan disediakan dalam bidang-bidang ilmu dan diberikan gaji yang tinggi. Selain itu, kebajikan rakyat diambil berat oleh khalifah dengan memberikan kemudahan yang sempurna seperti hospital percuma bagi golongan yang tidak berkemampuan dan rumah-rumah perlindungan percuma turut disediakan bagi golongan yang memerlukan. Selepas itu, pembinaan pusat-pusat perniagaan yang besar dan jalan raya bagi menghubungkan para pedagang dari pelbagai benua untuk menjalankan perniagaan di wilayah-wilayah Islam. Rumah-rumah tumpangan dibina di sepanjang jalan-jalan perniagaan bagi membolehkan para pedagang berehat. Akhir sekali, melengkapkan tentera dan armada laut dengan kelengkapan persenjataan yang terkini supaya membolehkan mereka menjaga keselamatan negara dan melindungi pedagang-pedagang di laluan perairan antarabangsa. Faktor-faktor kemerosotan tamadun Bani Uthmaniyah. Yang pertama, kelemahan penghayatan Islam dalam jiwa para khalifah, iaitu nilai keislaman berkurangan dan tidak lagi menjadi keutamaan apabila mereka tamak mengekalkan harta dan kuasa pemerintahan antara anak-anak khalifah. Yang kedua, kelemahan kepimpinan apabila terdapat khalifah yang dilantik pada usia yang terlalu muda, gagal mengendalikan pentadbiran kerajaan dan menyusun strategi ketenteraan. Yang ketiga, umat Islam ketinggalan dalam bidang teknologi yang menyebabkan musuh-musuh kerajaan Bani Uthmaniyah menguasai teknologi persenjataan dan peperangan. Yang keempat, penyelewengan tentera elit daripada tujuan asalnya, iaitu untuk melaksanakan misi ketenteraan dan melindungi rakyat kepada penindas rakyat serta melakukan kezaliman. Yang kelima, pelantikan menteri-menteri yang tidak berkelayakan oleh khalifah serta mereka tidak lagi mentadbir dan mengetuai peperangan yang sendiri kerana mereka mula sibuk dengan hal keduniaan yang tidak penting. Yang keenam, pembaziran khalifah terhadap sumber hasil negara seperti pembinaan istana khalifah yang hampir mencecah 1/3 hasil kewangan negara. Yang ketujuh, bebanan hutang yang tinggi diambil dari negara-negara Eropah sehingga menyebabkan kerajaan Bani Uthmaniyah tidak mampu membayarnya. Akhir sekali, kelemahan sistem pendidikan yang meminggirkan pendidikan Islam dan menggalakkan pendidikan sekular. Seterusnya, usaha-usaha dan tindakan yang boleh dilakukan ke arah memperkasakan sistem pengurusan pentadbiran sesebuah negara. Yang pertama, tidak menyebarkan berita-berita yang belum pasti dan fitnah sehingga boleh mengakibatkan huru-hara dalam masyarakat. Seterusnya, menasihati pemimpin secara baik dan berhikmah serta membantu mereka menguruskan negara dengan ikhlas. Akhir sekali, mengamalkan sistem syura dalam membuat keputusan terutamanya jika melibatkan kepentingan awam. Sekian sahaja daripada kami. Jangan lupa untuk tekan like dan share serta tekan butang subscribe di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.